Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam pelajaran kata dasar dan kaedah-kaedah yang mengenai kata dasar. Ya. Jadi sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan bentuk-bentuk kata dasar, makna-makna asas beberapa kata dasar terpilih dan yang terakhir ialah berkenaan dengan wazan ataupun pattern. Wazan ataupun pattern yang kita pelajari. Terdapat kita belajar sebelum ini ialah wazan perbuatan. Kita mulakan dengan wazan untuk perbuatan ataupun kata kerja. Kenapa kita mulakan dengan wazan kata kerja? Kerana wazan kata kerja ini agak stabil dan standard dan agak mudah dipelajari ya selepas kita mengenali kata dasar. Baik, kita ulang balik insya-Allah. Kita ada 9 wazan ataupun corak ataupun acuan kata dasar untuk kata perbuatan. Yang pertama, wazan plain, fa'ala. Yang kedua, wazan yang ditambahkan alif di depan, hamzah di depan, af'ala. Wazan ketiga ialah wazan yang digandakan huruf tengah, namanya fa'ala. Keempat, wazan yang dipanjangkan huruf pertama, namanya fa'ala. Kelima, wazan yang diletakkan alif dan ta, ifta'ala. Wazan yang nombor 6 adalah wazan in fa'ala ditambahkan alif dan nun di awal. 7 tafa'ala, 8 tafa'ala dan akhir sekali ialah istaf'ala. Walaupun ada beberapa wazan lagi yang kita sengaja tinggalkan, tapi kita akan insya-Allah mengikuti pelajaran akan datang insya-Allah. Pada pelajaran yang lebih advance lagi kita akan tunjukkan wazan-wazan yang lebih lagi, tapi cukuplah 9 ini sebagai wazan permulaan insya-Allah. Jadi untuk hari ini saya dah keluarkan beberapa perkataan daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas untuk kita menentukan wazan sebagai latihan insya-Allah. Kita akan menentukan wazan berapa dari perkataan tersebut ataupun perbuatan tersebut dan akhirnya kita akan mencari kata dasarnya insya-Allah sebagai latihan. Baik, perkataan pertama ialah akhraja. Perhatikan ya, perkataan akhraja. Apakah wazan bagi perkataan akhraja? Akhraja wazannya adalah wazan nombor 1. Wazan nombor 1, akhraja. Di mana tempat fa, ain dan lam ini adalah tempat kata dasar ya. Jadi kata dasarnya adalah kha, ra dan jim ditambahkan alif di depan jadi akhraja. Akhraja ya. Jadi ini adalah wazan nombor 1. Seterusnya perkataan kedua, perkataan akhlada ya. Mungkin di dalam Al-Quran bila kita baca Al-Quran perkataannya agak berbeza. Akhraja duhaha, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ada sedikit penambahan imbuhan. Itu kita akan belajar kemudian insya-Allah. Jadi untuk hari ini cukuplah kita tahu bahawa akhraja ini daripada wazan nombor 2 af'ala insya-Allah. Yang kedua ialah akhlada. Apakah wazan bagi akhlada? Akhlada, perhatikan alif di depannya. Akhlada kata dasarnya adalah kha, lam dan dal. Maka akhlada ini adalah wazan juga wazan nombor 2. Wazan nombor 2. Jadi akhlada wazan nombor 2. Baik. Arsala. Arsala juga kata dasarnya adalah ra, sin dan lam. Ra, sin dan lam ya. Ra, sin dan lam dan ditambahkan dengan alif di depannya, maka dia juga wazan nombor 2. Baik. Sebelum kita pergi lebih lagi, kita bagus juga kalau kita dapat tahu makna asas bagi setiap kata dasar ni. Kata dasar kharaja ini biasanya dia akan memberi makna keluar ya. Khalada dia akan memberi makna, kata dasar ni akan memberi makna kekal. Ra, sin, lam biasanya kata dasar ini dia akan memberi base makna atau makna asalnya utus ataupun hantar ya. Jadi arsala ni wazan nombor 2 lah. Baik, seterusnya perkataan istaghfara. Agak panjang perkataan ni, perhatikan ya. Istaghfara. Istaghfara ini kalau kita perhatikan apa agaknya kata dasar dia? Kata dasar dia ialah ghin, fa dan ra. Dan alif sin ta ini adalah imbuhan. Ya.
Jadi agaknya wazan berapakah jatuhnya perkataan istaghfara? Kita perhatikan insya-Allah. Istaghfara, istaghfara, istaghfara. Mana wazan yang menyerupai istaghfara, istaghfara. Tafa'ala, tak sama. Istaf'ala. Jadi wazan yang sesuai dengan istaghfara adalah istaf'ala. Jadi jatuhlah istaghfara itu pada wazan nombor 9. Jadi kita tulis nombor 9 kat sini insya-Allah. Nombor 9. Baik. Baik, untuk pengetahuan kita sambil kita belajar insya-Allah wazan dan pattern itu, bagus juga kita mengetahui sedikit apa yang dimaksudkan ataupun apakah makna base ataupun makna asas bagi kata dasar atau perkataan yang berasaskan ghafara. Keseluruhan Al-Quranul Karim, perkataan yang berasaskan ghafara ini dia akan bermakna ampun. Ampun, ya. Kita akan belajarlah wazan nombor 9 ni apa maknanya, tapi dia tak lari daripada makna ampun. Baik, kita akan belajar kemudian insya-Allah makna-makna wazan tersebut. Untuk hari ini cukuplah kita mengetahui wazan dan juga kata dasar dahulu insya-Allah. Jadi istaghfara daripada wazan nombor 9 iaitu istaf'ala, di mana fa, ain dan lam ini adalah kata asas atau kata dasarnya insya-Allah. Jadi alif sin ta ini adalah imbuhan. Seterusnya perkataan at'ama. At'ama. At'amahum min ju'. At'ama. Apakah kata dasar? Ta, ain dan mim. Ta, ain dan mim, dan ada penambahan alif. Jadi automatiknya dia ni adalah jatuh pada wazan nombor 1. Jadi at'ama jatuh nombor 2. At'ama iaitu af'ala, ya. Af'ala. Ta, ain, mim. Jadi jatuh pada wazan nombor 2. At'ama. At'amahum min ju'. Biasanya kalau kata dasar perkataan yang berkata dasarkan ta, ain, mim ini di dalam Al-Quranul Karim keseluruhannya dia akan bermaksud makan. Ya, ada makanan, memberi makan dan sebagainya lah. Tapi untuk hari ini kita ambil basic meaning dulu. Ta, ain, mim maknanya makan. Ta'am, ta'amil miskin alladhi at'amahum min ju'. Wa yut'imuna at-ta'am. Al-Quran semuanya bermaksud makan, ta'am. Dan seterusnya pula, jadi ini adalah wazan nombor 2, ya. Seterusnya perkataan iqtaraba. Iqtaraba. Perhatikan perkataan iqtaraba. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah qaf, ra dan ba. Perhatikan, ya, hanya 3 kata dasar sahaja yang kita akan ambil daripada perkataan itu. Qaf, ra dan ba. Qaf, ra dan ba. Jadi alif dan ta ini adalah imbuhan. Jadi apakah wazan yang sesuai untuk perkataan iqtaraba? Iqtaraba, wazan yang sesuai ialah iqtaraba. Kita cari wazan nombor 1 tak, 2 pun tak, 3 pun tak, 4, 5 iqtaraba. Ini dia. Ini dia wazan iqtaraba adalah wazan nombor 5, ifta'ala. Cuba kita letakkan wazan ataupun acuan ifta'ala tu pada iqtaraba. Iqtaraba, ifta'ala. Kena. Jadi wazan iqtaraba adalah wazan nombor 5. Baik. Jadi kata dasar bagi perkataan iqtaraba ini ialah qaf, ra dan ba. Makna asas bagi perkataan yang berasaskan berkata dasarkan qaf, ra, ba ini, ya, qaf, ra, ba ini dia akan memberi makna dekat. Kalau kita kata ini sahabat qarib, yakni sahabat yang dekat. Qarib maknanya dekat, qarib, ya, kawan qarib, kawan yang dekat, rapat. Jadi iqtaraba, iqtaraba, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib di dalam Al-Quran Karim. Bunyinya agak berbeza daripada wazan iqtaraba ini, tapi kita akan belajar kemudian insya-Allah bagaimana perubahan bunyi itu insya-Allah. Tapi perkataannya adalah iqtaraba asalnya daripada wazan nombor 5. Baik, seterusnya perkataan amara, ya. Amara au amara bit taqwa. Amara. Amara, perhatikan, ya, ini dah mempunyai 3 perkataan dah. Hamzah, mim dan ra. 3 perkataan. Jadi kat sini tidak ada sebarang penambahan lah. Tidak ada sebarang imbuhan yang dimasukkan. Jadi dah 3 dah.
Sebab minimum kata dasar adalah 3. Jadi automatik kita katakan dia ni adalah berasal daripada wazan nombor 1. Amara, wazan nombor 1. Wazan nombor 1. Untuk pengetahuan kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bahas kata dasar hamzah mim ra. Kalau kita jumpa dalam Quran perkataan yang berkata dasarkan hamzah mim ra ni, biasanya dia akan memberi makna base-nya, makna asalnya adalah perintah. Amara, perintah. Amara. Baik, amar, sebab tu dalam bahasa Melayu pun ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar maksudnya perintah, suruh. Baik. Seterusnya perkataan anzala. Perhatikan perkataan anzala, apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah nun zai lam, nun zai lam, dan ada imbuhan hamzah di awalnya. Jadi automatik kita katakan bahawa dia adalah berasal daripada wazan nombor 2. Af'ala. Wazan nombor 2. Baik. Ada orang keliru dekat sini. Kata anzala ini wazan nombor 6. Sebab ada alif nun di depan. Bukan bukan. Alif nun ini adalah imbuhan dan kata dasarnya adalah fa ain dan lam. Kalau kat sini kalau kita buang alif dan nun, maka kata dasarnya hanya menjadi zai dan lam saja, maka tak cukup. Dia memerlukan 3 kata dasar. Jadi anzala adalah wazan nombor 2. Wazan nombor 2 ya. Insya-Allah. Untuk tambahan, kalau kita jumpa dalam Quran wazan nun zai lam ni, biasanya dia akan memberi makna basic ataupun makna asas turun. Nazala, anzala ni wazan nombor 2. Nazala, turun. Nuzul Quran, turun Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Cuma sound berbeza sikit, tetapi maknanya asasnya adalah turun. Baik, seterusnya kita pergi pada perkataan lain, iaitu perkataan anqadha. Anqadha ni sama dengan anzala juga ya. Anqadha. 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 Anqadha jadi wazan nombor 2 juga, sama dengan atas tadi. Kata dasarnya ialah nun, qaf dan ta. Baik. Tabba. Baik, perkataan tabba. Tabba, kalau kita perhatikan perkataan tabba ini, apakah kata dasar perkataan tabba ini? Kata tabba ini dia kata dasarnya adalah ta dan ba. Kalau kita kata ta dan ba, dia masih tak lengkap. Sebab dia mesti ni, ba ni mesti dia mempunyai 3 huruf. Jadi kat sini ba, dekat sini dia seolah digandakan. Jadi tababa soalannya. Akhirnya dia idghamkan menjadi tabba. Jadi wazan berapakah yang sesuai dengan perkataan tabba ini? Perhatikan. Ada orang kata dia wazan nombor 3. Bukan. Wazan nombor 3 ni adalah gandaan di tengah. Tapi dekat sini bukan gandaan di tengah. Jadi perkataan tabba ni kita katakan dia ni wazan nombor 1 ya. Di mana ini adalah bentuk kata dasar yang berganda. Ada 2 ba itu. Baik, tabba. Biasanya kalau buku dalam Quran, kalau tabba ini dia bermaksud celaka ataupun celakalah ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Baik. Seterusnya perkataan tanazzala ya. Tanazzala. So tanazzala tadi kita dah jumpa anzala tadi. Kata dasarnya ialah nun, zai dan lam. Nun, zai dan lam kita jumpa tadi tu. Tapi ini tanazzala ini apa kata dasar ataupun wazan dia? Wazan dia jatuh pada wazan tanazzala. Perhatikan tanazzala. Jadi wazannya adalah tanazzala. Wazan nombor 8. Jadi tanazzala jatuh pada tanazzala. Ini tempat nun, tempat zai dan lam. Jadi tanazzala jatuh wazan nombor 8. Jadi tulis kat sini wazan nombor 8. Kata dasarnya ialah nun zailan. Dan kata dasar nun zailan ni sebagaimana kita belajar sebelum ni, dia bermaksud turun. Baik. Seterusnya perkataan thaqula. Baik, thaqula. Wa amma man saqulat mawazinuhu. Baik, thaqula ni wazan nombor 1. Kenapa kita kata wazan nombor 1? Kerana dia ni mempunyai 3 huruf yang tidak ada sebarang imbuhan. Dan seterusnya perkataan ja'ala ya. Ja'ala juga wazan nombor 1. Sebelum tu saqula ni biasanya dia akan memberi makna berat ya. Saqula, menjadi berat ya. Saqula. Manakala ja'ala,
kata dasar ja'ala, di wazan nombor 1 juga ni. Ini wazan 1 tidak ada sebarang perimbuhan. Dia biasanya basic makna dia akan memberi makna menjadikan. Ja'ala, faja'alahum ka'asfim ma'kul, Tuhan jadikan mereka bagaikan daun yang dimakan. Okey. Ja'ala. Jama'a, ya. Jama'a, perhatikan wazan nombor apa jama'a? Jama'a juga wazan nombor 1. Ya, ini tanpa sebarang imbuhan, maka dia adalah wazan nombor 1. Jama'a, ya. Jadi jama'a. Ain ni, tempat ain ni dibagikan di atas. Biasanya kata dasar jim mim ain jama'a ini dia biasanya bermaksud himpun, kumpul. Jamaah. Sebab tu kita kata solat jamaah, solat secara ramai-ramai, himpun. Solat jumaah, solat yang orang berhimpun. Jamak, jadi banyak-banyak berhimpun. Masjid jami', masjid yang menghimpunkan segala masjid sekitar dia. Itu semua perkataan ini daripada perkataan jamak. Jamaah ini wazan nombor 1. Jamaah. Haddasa daripada wazan nombor, perhatikan haddasa wazan nombor, tengok kat tengah ni ada bersabdu di tengah ni, maka kita katakan dia ni wazan nombor 3. Haddasa wazan nombor 3. Kata dasarnya ialah hadatha wazan nombor 3. Biasanya kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kata asas ataupun kata dasar hadatha ini, hada dan tha ini, dia akan memberi makna, biasanya lah memberi makna bicara, bercakap, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yuhaddisu akhbaruha. Semuanya makna daripada kata dasar adalah hadatha, berbicara. Sebab itulah kita kata hadis Nabi. Apa dia maksudkan dengan hadis Nabi pun datang daripada kata dasar ini. Hadis maksudnya perbicaraan, perbualan, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan seterusnya ialah perkataan hasada. Wa min syarri hasidin iza hasada. Ini daripada perkataan juga nombor 1 daripada kata dasar nombor 1, pattern nombor 1, hasada, dengki, ya, hasada. Baik. Bermaksud hasad lah bahasa Melayu pun ada, insya-Allah. Seterusnya ialah hadda. Tengok, perhatikan hadda, jadi hadda ini kita kira wazan nombor 1. Dan khaffa juga kita kira wazan nombor 1, ya. Ramai orang keliru bahawa dia ni katakan wazan nombor 3, bukan wazan 3. Kalau wazan nombor 3 dia akan jadi khaffa ni wazan nombor 1. Kalau nombor 3 dia akan jadi khaffafa, digandakan lagi fa ni. Sekarang ni fa ni dah dua dah, jadi digandakan lagi, dia akan jadi wazan nombor 3. Tapi untuk khaffa ini dia akan wazan nombor 1. Kata dasar untuk khafafa ini biasanya dia memberi makna ringan, ya, ringan. Khaffa. Khalaqa wazan nombor 1 juga, wazan nombor 1. Khalaqa. Dakhala juga wazan nombor 1. Dakhala biasanya memberi maksud masuk, ya, dakhala. Dan seterusnya da'a juga wazan nombor 1. Rafa'a wazan nombor 1. Sabbaha ada tengah dia sabdu, sin baha tengah sabdu, maka dia jatuh pada wazan nombor 3. Sabbaha nombor 3 biasanya memberi makna bertasbih. Abada wazan nombor 1. Abada lagi sama, kita berulang. Baik. Addada wazan nombor, perhatikan, ya, addada. Kita ni dah ada ain, dal dan ada di tengah dia huruf bersyiddah, jadi automatik dia ni jatuh juga wazan nombor 3. Adda. Kata dasar ain dadal ini biasanya memberi makna bilang, addada bilang ataupun hitung, adad. Allama wazan nombor, perhatikan tengahnya ada sabdu, maka dia jatuh pada wazan nombor 3. Nombor 3 allama. Seterusnya alima. Perhatikan, ya, yang ini allama wazan nombor 3, manakala alima adalah wazan nombor 1, di mana ain ini sebagaimana kita sebut dulu dia tak stabil. Kat sini bagian bawah lah, alima jadi fa'ila, jadi wazan nombor 1. Biasanya
Kalau kata dasar yang berasal daripada Ain Lam Mim ni, dia akan bermaksud ilmu. Alim, ilmu, ulama, semuanya bermaksud tahu. Amila, amila wazan nombor 1. Yang ni senang. Amila, kata dasarnya amila, maksudnya amal, buat. Kadzaba, kadzaba wazan nombor 3. Perhatikan, wazan nombor 3. Kadzaba. Kasaba, kasaba wazan nombor 1. Mana'a, mana'a wazan nombor 1. Baik, kita pilih beberapa perkataan untuk kita terangkan dia punya makna asas. Kadzaba biasanya dia akan memberi makna dusta. Kadzaba, ya, kat sini mendustakan. Tapi kadzaba, ya, kat sini perkataan nombor 3, dia biasanya base maksudnya dusta atau bohong. Kasaba maksudnya usaha. Kasaba, usaha. Mana'a, halang. Mana'a ni maksud mana? Halang. Nahara wazan nombor 1 juga, dia akan memberi makna base dia adalah nahara, sembelih, ya. Wanhar wazan nombor 1. Dan akhir sekali yang penting ni, iaitu amana. Agaknya apakah wazan amana? Amana ni adalah kata dasarnya ialah hamzah, mim dan nun. Hamzah, mim dan nun, ia adalah jatuh pada wazan nombor 2. Nombor 2, ya. Jadi nombor 2. Amanah, ya. Ada orang yang bertukar dengan wazan nombor 4. Dia kata kenapa itu bukan nombor 4? Kerana huruf pertama dipanjangkan. Amanah, fa'ala. Tetapi kat sini tak, ya. Dia adalah wazan nombor 2. Kerana kata dasar perkataan ini mempunyai hamzah, ya. Hamzah, mim dan nun, ya. Bila hamzah ini dipanjangkan, sebab kita sekarang ni kita nak masukkan satu lagi hamzah, dua hamzah, satu hamzah imbuhan, satu lagi hamzah asal pada fa ini. Bila bergabung dua hamzah ini, dia akan menjadi a'mana, dan agak berat untuk disebut a'mana, akhirnya menjadi amana dipanjangkan, hampir sama dengan wazan nombor 4. Tetapi perkataan amana ini adalah wazan nombor 2. Harap beri perhatian insya-Allah. Amana wazan nombor 2. Kata asasnya ialah mim dan nun yang memberi makna beriman ataupun percaya. Wallahu a'lam bissawab, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.